أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tajuk kita seterusnya, bab yang seterusnya ialah tentang makrifah, pengetahuan alamat, yakni tanda-tanda bagi i'rab. Oleh kerana kalam kita ni kan terdiri daripada kalimah. Dia ada kalam ataupun jumlah ayat. Ayat ni dibina daripada kalimah. Kalimah pula ada tiga: isim, fi'il, harf. Dalam sesebuah ayat, yang paling banyak kalimahnya ialah isim. Dan yang paling banyak berubah pun isim. Paling banyak dan paling berubah. Fi'il, hanya fi'il mudhari' saja yang berubah. Harf langsung tidak berubah. Jadi oleh kerana perubahan pada kalimah, yakni pada isim ni, menjadi satu ciri-ciri yang boleh membezakan makna. Boleh menyebabkan makna tu menjadi berlainan. Makna ayat. Maka bahasa Arab menjadikan pengajian isim ini sebagai pengajian tata bahasa. Dan isim ni, dia mesti ada sangkut paut dengan fi'il. Kalau dalam ayat itu mengandungi fi'il. Dan dia mesti berkait dengan harf. Jika sekiranya dalam ayat itu ada harf, jadi secara automatik fi'il akan mengikut pengajian isim. Harf pun akan mengikut pengajian isim. Dan diberikan istilah-istilah yang hampir menyerupai isim. Jadi fokus sebenarnya isim. I'rab ni sebenarnya isim. Jadi oleh kerana dia paling banyak kalimah dia. Dalam satu ayat, isim paling banyak. Dan dia paling berubah. Perubahan yang dimaksudkan ialah akhir kalimah. Paling berubah pun, berubah yang dimaksudkan di situ, bukan body dia, akhir dia. Kalau kita kata Zaidun, dal tu yang berubah. Baris dia tu. Kalau muslimuna, yang berubahnya ialah waw tu. Kalau muslimani, dua orang Islam, yang berubah nanti ialah alif tu. Jadi, ada kalanya baris yang berubah. Ada kalanya yang di belakang itu huruf yang berubah. Seperti huruf waw menjadi ya. Seperti alif menjadi ya. Sama juga dengan mudhari' ni. Kita ada yaf'alu. Yang kita kiranya di belakang tu. Lam. Yang ujung. Sama dengan yang ini. Berubah dari segi baris. Baris. Kadang-kadang jadi apa? Bagi atas. Kadang-kadang jadi apa? Bagi mati. Yang ni apa yang berubah kadang-kadang? Bagi atas. Zaidan. Kadang-kadang bagi bawah. Zaidin. Yang ni kadang-kadang berubah jadi muslimina. Tukar kepada ya. Yang ni kadang-kadang berubah jadi alif tu jadi ya. Muslimaini. Inilah yang dimaksudkan dengan perubahan. Inilah yang dimaksudkan dengan i'rab. Bertukar ganti. Satu kalimah ni, dia bertukar ganti barisnya. Baris dhamma, baris fathah, baris kasrah. Yang ni pula bertukar ganti, kadang pakai waw, kadang pakai ya. Yang ni pun sama juga, kadang pakai alif, kadang pakai ya. Mudhari' pun sama juga. Kadang tu baris dia bagi apa? Bagi hadapan. Kadang-kadang
baris mati. Kadang-kadang baris atas. Satu lagi yang jenis ada huruf, yaf'alani. Dua orang lelaki akan melakukan. Kalau ramai, yaf'aluna. Yang ni kadang-kadang jadi apa? Kadang-kadang nun. Nun dia tu dihazafkan. Jadi, yaf'ala saja. Yang ni pun kadang-kadang nun dihazafkan. Yaf'alu. Inilah yang dimaksudkan dengan i'rab. Perubahan yang berlaku pada hujung kalimah isim, hujung kalimah fi'il. Sama ada yang berubah itu ialah baris, kita panggil harakat, ataupun yang berubah itu ialah huruf. Hurufun. Berubah tu boleh jadi tukar, waw tukar kepada ya, alif tukar kepada ya, ataupun berubah huruf tu dari sudut dihilangkan. Hazaf. Dihilangkan nun. Isim ni pula banyak jenis. Ada yang mufrad. Contohnya Zaidun. Contohnya Rojulun. Mufrad. Singular. Seorang je Zaid ni kan. Roju pun seorang juga. Ada yang jamak. Seperti Rijalun. Jamak yang ada tanwin. Ada tanwin. Singular ada tanwin. Okey, isim mufrad ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin seperti Fatimah. Ibrahim. Ibrahimu. Satu lagi kita bagi sini contoh Muslimun. Muslimun. Ini mufrad kan? Ada yang jamak. Jamak pun sama juga. Ada jamak yang mengekalkan bentuk mufrad dia. Ada jamak yang tak kekal dia punya bentuk. Rajul ni jadi rijal. Rijalun. Bertanwin. Ada jamak yang pecah juga. Tak kekal dia punya bentuk dia. Contohnya masjidun akan jadi masajidu. Tak ada tanwin. Ada jamak yang kekal bentuk mufrad dia. Cuma ada tambahan di belakang sahaja. Seperti yang ini. Muslimun. Kekal kan? Jadi nak tambah. Muslimun. Min ada, sin ada, lam ada. Mim pun ada bentuk yang asal. Muslimun. Bentuk asal tambah waw nun sahaja. Jadi muslimuna. Ada yang tasniah. Musanna. Yang bentuknya dua-dua sahaja. Yang ni boleh pakai semua kan? Rajulani, dua orang lelaki. Muslimani, dua orang muslim. Semua bentuk ni akan berbeza-beza menerima baris dalam ayat. Nanti dia akan sebut i'rab yang macam ni berlaku kepada mufrad yang jenis ni. I'rab yang macam ni berlaku kepada jamak yang bentuk macam ni, yang tak ada tanwin. Ada nanti dia kata perubahan dalam ayat ni, i'rab ni berlaku hanya kepada bentuk-bentuk yang ada waw macam ni. Ada yang bentuk-bentuk yang ada alif macam ni. Dan inilah yang dinamakan tajuk ni, bab ni, nak kenal tanda-tanda bagi i'rab. So, i'rab tu ialah rafa', nasab dan jar. I'rab
Rafa', nasab, jar. Tanda dia yang ni lah. Baris-baris ni. Harakat ni baris hadapan, baris atas, baris bawah. Waw tu tukar kepada ya. Waw pun tanda dia. Ya pun tanda dia. Yang ni alif pun tanda dia. Ya pun tanda dia. Yang ni fi'il mudhari' ni baris hadapan pun tanda i'rab, baris mati pun tanda i'rab, baris atas pun tanda i'rab. Maknanya tanda salah satu yang tiga ni. Sama ada masuk dalam grup rafa', dalam grup nasab, dalam grup jar. Rafa' ni baris hadapan kan? Dhammah tanda dia. Apa lagi? Waw. Apa lagi? Alif. Tanda bagi nasab. Tanda bagi nasab, fathah. Kalau kita tengok orang baca tu berbaris fathah, ataupun orang tulis baris dengan baris fathah, maknanya dia masuk dalam grup i'rab jenis nasab. Lagi ya, ini baris kan? Kalau yang huruf tadi ada ya lah. Ya. So kalau waw ni pun tukar kepada ya. Alif ni pun tukar kepada ya. Kalaulah kes tu kes nasab. Maknanya dalam ayat tu nanti, kalimah tu contohnya menerima kesan perbuatan. Mana-mana yang menerima kesan perbuatan masuk dalam grup nasab. Dan kalimah itu tidak lagi dibaca dengan dhammah di belakangnya, tapi dibaca dengan fathah. Tidak lagi dibaca dengan waw kalau dia tu jenis yang ada waw dengan nun di belakang. Tetapi dibaca dengan ya. Alif kalau dia tu dalam keadaan rafa' dengan alif. Tapi kalau dia menerima kesan perbuatan, dia tukar kepada ya. Dan kes jar. Jar ni maknanya selepas partikel jar. Selepas fi, selepas ala, selepas ila, selepas an, dan sebagainya. So, baca dia dengan kasrah belakang dia. Kalau ada huruf waw, dengan ya. Kalau ada huruf alif, dengan ya juga. Jadi, dia punya tanda dia, alamat dia tadi, alamat i'rab dia ni, jar dia ni, dengan kasrah dan ya, tanda dia. Ataupun, dia menjadi mudhafu ilaih, yang baru kita belajar, mudhafu ilaih. Setiap yang menjadi mudhafu ilaih, hukum dia, jar kan? Kita ada dua kalimah, kita gabungkan. Kalimah pertama kita panggil mudhaf, yang kedua itu mudhafu ilaih. So, hukum dia masuk dalam kategori jar. Nanti kalau kalimah dia tu jenis ada dhammah asalnya, dia akan tukar dengan kasrah. Kalau asal kalimah tu pakai waw, nanti bila berkeadaan jar, tukar kepada ya. Kalau dia asalnya alif, bila dia berkeadaan jar, bila dia berkeadaan jar, maka ditukar kepada ya. Ya ni semua alamat dia lah. Contohnya kita kata ja'a, kita tak bubuh baris kan? Ja'a Zaidun ma'a Yusuf. Tak bubuh baris. Kalau orang bubuh baris kan? Orang bubuh baris, Zaidun dia baca. So, automatik kita akan masukkan dia dalam grup mana? Rafa'. Kita tak tahu kenapa rafa' tu jenis mana. Kita tak tahu. Kita tak tahu jenis apa rafa'. Tapi sebab dah ada tanda tu kan? Dah ada tanda tu. So, dia masuk dalam grup rafa'. Oh, ma'ah. Ma'ah ni bersama. Bersama ni dia zaraf. So, zaraf dia bagi atas. So, dia masuk grup nasab. Lepas zaraf, ni mudhafu ilaih. Kita tak tahu mudhafu ilaih apa. Kita tengok orang baca Yusufa. Kita nak masuk sini tak boleh. Sebab kita tahu dah selepas ma'ah ni mesti bagi bawah. Tapi dia tak bagi bawah, dia pergi bagi atas. So maknanya dia di sini jar. Kadang-kadang baca dengan fathah. Bagi kalimah-kalimah yang tertentu, yang tidak ada tanwin. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan tanda bagi i'rab. I'rab itu ialah rafa'. Apa maksud i'rab? Rafa'. Nasab. Jar. Detailnya rafa' ni banyak. Di bawah dia. Mubtada, khabar, fa'il, naib fa'il, khabar inna, isim kana. Nasab ni pun banyak. Maf'ulun bih, segala jenis maf'ul.
Maf'ulun bih, maf'ul lahu, maf'ul fihi, maf'ul ma'ahu. Kemudian tambah lagi yang tak ada maf'ul, zaraf, tamyiz, mustasna, isim inna di bawah dia tu. Secara terperinci kalau kita tengok ayat Ja'a Zaidun, cuba namakan dia dari segi grammar. Bukan rafa', bukan nasab, bukan jalan, grammar dia. Ini kita panggil fi'il. Yang ni fa'il. Pelaku dia. Fa'il ni masuk dalam grup ni. Rafa'. Sebab duduk sini kan. Rafa' salah satu fa'il ni. Kalau fa'il masuk dalam grup rafa'. Kalau rafa' sama ada dhammah dia punya tanda. Sama ada waw, sama ada alif. Kat sini apa tanda dia? Tanda dia dhammah. Kerana dia jenis isim apa? Masuk sini. Mufra'. Mufra' jenis bertanwin. Kan? Ada mufra' yang jenis tidak bertanwin. Contohnya kita letak sini Fatimah kan? Telah datang Fatimah. Kita baca tak ada tanwin. Sini akan jadi ja'at kan? Telah datang Fatimah. Pelaku kan? So pelaku masuk grup rafa'. Rafa' tapi jenis fa'il. Sebab apa dibaca dengan dhammah? Sebab dia masih lagi dalam grup mufra' yang dhammah. Cuma tak ada tanwin je. Maknanya mana-mana fa'il masuk dalam grup rafa'. Dan tanda dia dhammah. Dhammah tidak semestinya tanwin. Dhammah artinya bagi hadapan. Boleh jadi bertanwin, boleh jadi tak bertanwin. Khalas. Nanti kita akan tengok semua yang saya beritahu ni secara terperinci.